Assalamualaikum geng, selamat datang ke channel Let's Ajak. Korang pernah tak main satu game tu, lepas tu terfikir kalau game ni jadi movie, confirm meletup ni? Yup, tapi geng, realitinya tak semua impian gamer itu jadi kenyataan. Kadang-kadang bila Hollywood ambil idea game dan cuba buat versi filem, hasil dia macam main game tapi guna controller yang tak kena. Dalam video kali ini, aku nak kongsikan beberapa game yang pernah diadaptasi menjadi movie tapi gagal terus. Sama ada sebab jalan cerita, pelakon ataupun sebab langsung tak faham jiwa gamer ni. So geng, standby popcorn korang, kita masuk ke dunia filem yang patutnya tak wujud. Let's Ajak. Hai geng, bersama aku lagi Ajak, dan macam biasa guys, siapa-siapa yang belum subscribe, sila tekan button subscribe dan tekan loceng untuk mendapatkan notification video-video aku yang baru nanti. Yang dah subscribe, korang memang super. Jom teruskan dengan topik kita. Kita mula dengan Super Mario Bros tahun 1993. Ini bukan yang baru tu Ini filem live action pertama dalam sejarah yang diambil daripada game popular. Bayangkan, masa tu semua orang excited sebab Mario dan Luigi akhirnya nak muncul dalam dunia sebenar. Nintendo pun bagi lesen, Hollywood pun semangat nak buat. Tapi hasilnya, susah nak cakap. Bayangkan dunia Mario tapi semua jadi gelap, pelik dan berdebu macam dunia Blade Runner. Bowser pun bukan raksasa reptilia tapi manusia biasa berambut pelik. Goomba pula kepala kecil, badan besar dan muka macam patung-patung kedai bandel. Cerita dia pun tak tahu nak fokus kat mana. Kadang-kadang macam science fiction, kadang-kadang macam lawak slapstick. Penonton keluar pawagam dengan satu soalan. Apa benda pun aku tengok ni kan? Tapi lawaknya, walaupun gagal teruk dulu, sekarang filem ni jadi cut klasik sebab terlalu pelik sampai orang rasa kelakar. Dan mungkin sebab itu Nintendo ambil masa lebih 30 tahun sebelum berani buat Super Mario Bros. Movie pada tahun 2023 hari tu. Dan yang itulah baru sukses besar untuk Super Mario. Next, kita pergi ke Street Fighter pada tahun 1994. Siapa je yang tak kenal game ni geng? Beritahu aku, siapa tak kenal? Antara fighting game yang paling legend sepanjang zaman. Filem ni sebenarnya ada potensi besar. Pelakon utama Van Damme sebagai Guile dan Raul Julia jadi Mr. Bison. Tapi masalahnya, tone filem ni ke laut. Scene lawan pun lebih kepada posing daripada aksi yang sebenar. Guile yang sepatutnya hero, tentera, badass, jadi macam pakcik barat yang terlalu banyak minum Red Bull geng. Chun-Li dan Ryu pun muncul, tapi tak menyerlah. Bison pula overacting sampai nampak lebih macam bos drama telenovela. Cosa linda, ay amor, amor. Walaupun ramai peminat masih tengok filem ni sebab nostalgia, dari segi jalan cerita dan aksi, ia memang jauh dari spirit Street Fighter yang sebenar. Tapi, kredit juga untuk Raul Julia walaupun dia sakit masa penggambaran, dia tetap bagi performance yang ikonik. Okey geng, kita lompat ke era moden sikit. Game Assassin's Creed. Antara franchise yang paling terkenal dari Ubisoft dengan elemen sejarah, misteri dan pakau yang padu gila. Tapi bila filem dia keluar tahun 2016, ramai yang keluar pawagam dengan muka blur. Cerita dia terlalu fokus pada dunia moden dan animus, sampai elemen sejarah yang patut jadi highlight tenggelam terus. Michael Fassbender memang pelakon hebat, tapi jalan cerita dia terlalu berat dan berbelit-belit. Plot melompat-lompat, pacing pula pelik dan banyak babak yang tak ada soul Assassin's Creed langsung. Kalau dalam game kita boleh bebas lompat dari bumbung ke bumbung, dalam filem ni rasa macam kita tengah tengok dokumentari sejarah yang kelam. Pendek kata, visual cun tapi jiwa gamer tu hilang. Sekarang kita masuk ke dunia lumba kereta. Need for Speed. Game ni memang sinonim dengan adrenalin, kejar polis dan soundtrack yang sangat hype.
Filem ini dibintangi oleh Aaron Paul, pelakon yang berlakon dalam Breaking Bad, dan ramai expect dia nak jadi pesaing Fast and Furious. Tapi hasilnya tak sampai separuh daripada energi yang kita dapat dalam game. Aksi kereta memang ada, tapi jalan cerita dia terlalu serius dan predictable. Watak pun tak cukup kuat untuk buat penonton ingat lama. Bila filem lumba kereta pun tak boleh buat orang rasa wow, memang susahlah nak lawan franchise besar macam Fast and Furious. Tapi at least bunyi enjin dia power. Satu lagi contoh iaitu Prince of Persia. Kalau korang pernah main game ni, mesti korang tahu betapa epicnya jalan cerita dan gameplay dia. Bila Disney umum nak buat adaptasi, semua orang excited. Bajet besar, pelakon hebat macam Jack Gyllenhaal dan CGI yang canggih. Tapi hasilnya jadi filem yang okey je. Tak buruk, tapi tak cukup menarik. Cerita dia terlalu klise, pacing perlahan dan emosi watak pun tak sampai. Bagi gamer yang pernah main game asal, memang terasa perbezaannya, geng. Ramai cakap game dia lagi best daripada movie, dan itu tanda jelas adaptasi ni gagal nak hidupkan semula keajaiban game itu di layar besar. Sebenarnya ada satu franchise yang agak pelik, geng, iaitu Resident Evil. Filem dia tak ikut game sangat, tapi masih jadi fenomena. Masalahnya, makin lama makin jauh dari asal. Game dia seram, misteri dan juga survival. Tapi filem dia lama-lama jadi action science fiction dengan klon dan laser trap. Walaupun kutipan box office tinggi, peminat tega game ni ramai yang kecewa sebab jalan cerita dah lari jauh. So boleh kata filem ni berjaya dari segi duit, tapi gagal daripada segi jiwa game. So geng, apa pengajaran kita hari ini? Bukan semua game sesuai dijadikan movie, dan game itu istimewa sebab kita sendiri yang kawal watak dan alami perjalanan itu. Tapi bila jadi filem, semua itu hilang, tinggal penceritaan yang sehala. Tapi jangan risau geng, sekarang banyak adaptasi game yang berjaya macam The Last of Us, Detective Pikachu, Sonic the Hedgehog dan Tomb Raider pada tahun 2018. Termasuk juga dengan Super Mario Bros yang baru ini. Hollywood nampaknya dah mula faham kalau nak buat adaptasi game kena faham jiwa gamer. Bukan sekadar guna nama game je geng. Kalau korang nak aku buat part 2, game yang jadi movie tapi berjaya pula, komen kat bawah. Part 2 bos. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel ni supaya aku boleh terus bawakan konten gaming santai untuk korang. Korang lah. So, aku ajak macam biasa guys, keep smile, still humble, malu apa. See you in the next video. Let's ajak.